Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya kasih Muaz laku moderator, Ustaz Darus, Dr. Samsu, dan rakan-rakan para hadirin yang dikasihi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Rabb kami, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menciptakan kami dan kami adalah hamba-Mu, ya Allah. Kami sentiasa berada di atas janji-Mu dan meyakini janji-Mu sesuai dengan kemampuan kami. Kami berlindung kepada-Mu dari keburukan amal yang kami berbuat. Kami mengakui akan segala nikmat yang Kau berikan kepada kami dan kami mengakui segala dosa-dosa kami. Maka ampunilah kami, ya Allah. Sebab tidak dapat yang mengampuni dosa-dosa kami melainkan Kau, ya Allah. Jadi alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita dapat bersama pada malam ini untuk teruskan kuliah PT kita sebagai sambungan daripada apa yang telah disampaikan oleh Dr. Azmi Arifin, yang mana pada bulan Disember ni kita akan banyak bicarakan tentang bahaya fahaman komunisme yang juga salah satu daripada cabang-cabang al-Ghazu Fikr yang menyerang fikrah Islam itu sendiri. Jadi 2 minggu lepas ini kita berpeluang untuk mendengar kuliah dari pakar sejarah USM kita, Dr. Azmi Arifin, yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang benar yang berlaku di negara kita pada tahun 1946, 1940, 46, 45 itu sendiri. Di mana sudah munculnya fahaman-fahaman komunisme itu di tanah Melayu itu sendiri, yang mengajak sebahagian daripada rakyat di Semenanjung dan juga di Sarawak untuk sama-sama yang kata berjuang dengan kefahaman mereka. Jadi minggu ini kita akan bahaskan tentang pandangan ulama pula mengenai bahaya komunisme dari perspektif Islam. Dan minggu ini kita lihat bagaimana pandangan Mujahid Profesor Dr. Fathia Khan dan Muhammad Khutub yang akan menghuraikan tentang komunisme, insya-Allah. Jadi yang kata insya-Allah pada malam ini insya-Allah kenapa kita share ni. Saya kalau tak gerak tolong bagi tahu Mas. Kadang-kadang dia tak gerak. Kenapa kita perlu bincangkan tentang fahaman komunisme? Itu satu soalan yang perlu kita tanya selalulah. Karena sejarah tu membuktikan macam minggu lepas yang kata Dr. Azmi ceritakan tentang adanya unsur-unsur ataupun anasir-anasir serta pengikut-pengikut komunisme ini di tanah Melayu. Sejarah kita telah melihat akan perkembangan parti komunis di tanah Melayu dan juga di Indonesia. Kalau kita lihat pada tahun 1940, khususnya pada 1946, di mana kesultanan banyak, boleh kata semua kesultanan di Sumatera dibunuh oleh pihak komunis itu sendiri. Bukan saja membunuh sultan-sultan, tetapi membunuh kata ke isteri dan anak-anaknya
serta keturunan-keturunannya. Jadi sebab itu di Sumatera itu sendiri sudah tidak ada sultan yang kata seperti mana. Sedangkan Sumatera pada satu ketika itu memang di bawah jajahan yang kata tanah Melayu itu sendiri, sebahagian daripada jajahan yang kata tanah Melayu itu sendiri. Dan kenapa kita bincang juga tentang fahaman komunisme juga ialah kerana perkembangan terkini. Kita dapati bahawa rantau Asia sekarang ini, khususnya negara-negara yang berpantaikan Laut Cina Selatan, dijadikan medan perang geopolitik antara kuasa US dan kuasa China. Maka pertemuan itu ialah pertemuan kuasa antara US kapitalis dan China komunis. Jadi mau tidak mau kita kena mengambil tahu tentang apa yang kita sebut sebagai komunisme. Walaupun kita tengok bahawa China tidak berhasrat untuk memerintah, tapi China ingin menjadikan rantau Asia Tenggara ini di bawah pengaruh kuasanya serta melebarkan fahaman komunisme di dalam negara dengan menolak pengaruh US di rantau ini. Jadi ini sebab tu kita nak kena bicarakan juga. Walaupun kita jangan tunggu sampai dia ada baru kita nak bicara, tetapi kita nak kena tahu bahawa perkara ini sedang berlaku, sedang berlaku. Jadi yang kata rujukan apa yang anda sampaikan ini ialah berdasarkan kepada dua kitab, tiga sebenarnya, ada satu lagi yang kata rujukan daripada yang kata Dr. Fathia Khan dan juga Muhammad Khutub lah. Dan salah satu daripada rujukan yang anda dapat juga ialah Islam and Communism ni yang ditulis oleh Dr. Khalifah Abdul Hakim ni. Dia ni seorang profesor yang kata di Pakistan. Ana hanya dapat buku dia saja yang membicarakan tentang Islam dan komunisme ni pada tahun 19, buku ini diterbitkan pada tahun 1951. Jadi yang kata kita akan bicarakan sikit yang kata sebanyak tentang pandangannya mengenai Islam dan komunisme. Dalam kitabnya kata menuju kepada Islam ni, Dr. Fathia Khan dia mengesyorkan kepada para dai, kepada umat Islam khususnya para dai tentang 5 Yes. Ada masalah teknikal sikit. Cuba kita tunggu sekejap. Ana share balik kan. Ya. Jadi Dr. Fathia Khan dia mengesyorkan kepada para dai tentang 5 perkara penting ketika berdakwah bila nak sampaikan tentang keadaan akidah, kerosakan akidah di dalam masyarakat. Kemudian perkara yang kedua bila kita bicarakan tentang kerosakan akhlak dan budi pekerti. Yang ketiga tentang kegagalan fahaman sistem
buatan manusia, sistem komunisme, kapitalisme, sosialisme itu sendiri. Seperti dijelaskan dalam Alim Fitari yang ditulis oleh anggota Syekh Izzat Qutb. Begitu juga dengan tentang perkara yang keempat ialah manusia telah hilang punca masalah. Manusia hari ini sudah tidak tahu macam mana nak cari yang kata punca kepada masalah-masalah. Dia tenggelam punca. Mana dia ada masalah tak tahu nak cari. Jadi yang kata ini yang sedang berlaku. Perkara lima ialah mengajak balik manusia itu kepada jalan yang selamat, itu mengajak balik kepada jalan Islam itu sendiri. Jadi kalau kita bincang hari ini tentang komunisme dengan yang kata ni, komunisme sebenarnya dia menganut fahaman atheism. Dia menganut fahaman atheism. Jadi yang kata atheism ni dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ini merupakan satu fahaman yang bertentangan dengan dengan Islam itu sendiri. Dia bertentangan dengan Islam itu sendiri. Kerana dalam Islam kita jelas kepada kita bahawa Allah SWT memerintahkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, dan aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa iza qala rabbika lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan tak kala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Jadi anggota fahaman anggota komunisme ni dia menolak kefahaman ketuhanan, ketuhanan itu sendiri. Mereka tidak percaya, dia mengandung pada fahaman atheism, tak percaya langsung tentang ketuhanan ataupun apa-apa yang berkaitan dengan ketuhanan itu sendiri. Jadi Islam ni dia menilai bahawa komunisme ini adalah fahaman yang paling bahaya, yang mengancam akidah umat manusia dengan berbagai-bagai kehancuran, fahaman yang jauh menyeleweng dari naluri manusia yang asli, fahaman yang paling kejam, memusnahkan nilai-nilai kemanusiaan dan kemuliaannya. Jadi kita lihat yang kata bahawa Fatihakan yang kata menjelaskan bahawa yang pertama sekali ialah yang kata bahawa fahaman komunisme ni dia tidak pernah mengakui, yang kata tidak mengakui adanya Allah SWT. Adanya Allah SWT. Kita tengok apa yang disebut oleh beberapa anggota ni. Jadi komunisme ni menyebarkan fahaman atheism dan memandang hidup ini hanyalah material saja. Manusia itu dianggap sebagai benda. Manusia ini benda. Sehingga fahaman komunis dia kata manusia ini ialah apa yang dia makan itu ialah manusia lah. Itu dia maksud dia. Kalau dia makan kurang, dia yang kata itulah manusia yang ada. Manusia ni material, dia dalam bentuk material, kebendaan material itu sendiri. Jadi fahaman ini bertentangan dengan Islam. Kerana Islam menegakkan akidahnya di atas dasar keimanan kepada Allah SWT tadi, yang kita sebut tadi. Yang mana Allah SWT yang menciptakan alam raya. Dan akidah tentang Maha Pencipta ini selanjutnya dilengkapi dengan keimanan kepada para Nabi dan para Rasul. Dan adanya hari kiamat. Dan banyak lagi perkara-perkara keimanan yang dijelaskan di dalam akidah Islam itu sendiri. Tapi berbanding dengan komunisme ni, kita lihat apa yang Karl Marx kata. Karl Marx kata Karl Marx sebut tidak ada Tuhan. Hidup ni adalah benda, material. Benda, material. Hidup ini ialah material. Apa yang kita nampak itu ialah material. Apa yang kita nampak itu ialah material semata-mata. Jadi itu yang kata disebut oleh Karl Marx. Begitu juga dengan Lenin. Lenin ini seorang pemimpin di Rusia yang kata di antara pengasas komunisme di Rusia.
Dia kata tidak benar bahawa Tuhan itulah yang mengatur alam raya ni. Dia kata tak benar. Yang mengatur alam raya ni bukan Tuhan, dia kata. Yang benar ialah bahawa Tuhan hanya khailan. Dia kata Tuhan itu hanya khailan. Tuhan itu hanya ciptaan dalam fikiran manusia yang diusahakan untuk memberi kepuasan, yang kata, dalam menghadapi kenyataan tentang kelemahan manusia itu sendiri. Jadi setiap orang yang mempertahankan adanya pemikiran Tuhan itu hanyalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang bodoh. Itu Lenin kata macam tu. Lenin dia kata tidak ada Tuhan. Mana ada Tuhan? Dia kata Tuhan yang kata ni tak ada. Ini kefahaman ni dia orang kata bertentangan dengan cara Islam. Bagaimana pula John Lewis kata dalam bukunya Marxism, dia menjelaskan kepercayaan yang ditegakkan di atas dasar pengakuan tentang adanya Tuhan yang bukan materi menyebabkan timbulnya bermacam-macam fahaman yang merugikan. Kepercayaan itu mendorong manusia untuk menghabiskan waktunya dalam menyembah sesuatu yang mereka ciptakan sendiri menurut khayalan mereka. Ini John Lewis kata, ini di antara pemimpin ataupun pengasas yang kata komunisme di barat, di barat. Dasar yang kata kalau komunisme yang banyak ni pada awal tahun 30-an, bukan awal 1914 lagi, daripada awal 1914 lagi, sebelum Perang Dunia Pertama itu sendiri, sudah wujud yang kata dengan merebak dengan yang kata dengan cepatnya fahaman sehingga wujudnya sebuah negara komunisme di Rusia itu sendiri. Sehingga di Rusia itu mereka mengeluarkan dasar dalam satu yang kata pidato yang dikeluarkan oleh Lenin itu sendiri dalam Kongres Komunis di Rusia itu pada tahun 1920. Dia berkata bahawa pendidikan generasi muda seharusnya memuatkan penanaman budi pekerti komunisme di kalangan mereka. Jadi kita nak kena tanam komunisme, fahaman komunisme di kalangan orang muda. Dan akhlak mereka itu tidak diambil daripada ajaran-ajaran agama, daripada ajaran-ajaran Tuhan. Kerana kita tidak percaya tentang adanya Tuhan. Itu yang dibuat. Dan di dalam dasar negara Soviet Rusia sendiri, dia buat yang kata satu dasar bahawa kebebasan beribadah menurut agamanya masing-masing itu dijamin bagi setiap warga negara. Demikian juga kebebasan propaganda memetas yang kata agama. Dan agama rasmi bagi negara Soviet Rusia ialah atheism. Jadi Rusia itu ialah agama dia ialah agama atheism. Begitu juga di negara North Korea, di Korea Utara. Begitu juga yang kata di negara China itu sendiri. Jadi mereka ni tidak percaya. Mereka, tapi komunisme mereka ni berbezalah. Yang ada di Rusia dia kemudian dia tidak sama dengan di Korea, yang di Korea Utara dia tidak sama dengan yang kata ni, walaupun dia ada komunisme dia fahaman, tapi mereka ni asasnya mereka menolak yang kata ketuhanan itu sendiri. Kemudian kita lihat bahawa perkara yang kedua yang dijelaskan oleh Dr. Fathia Khan ialah komunisme membasmikan akhlak dan budi, sistem akhlak dan budi pekerti. Jadi kita lihat yang kata, kalau kita lihat dia punya sistem akhlak ni, dia kata bahawa komunisme membasmikan nilai-nilai kemanusiaan. Tak ada. Yang kata nak ni. Menerapkan serta mendorongkan cara menipu, berdusta, mengelabui mata orang demi untuk mencapai tujuannya. Dan ajaran ini bertentangan dengan tujuan dasar yang dibawa oleh Islam, iaitu budi pekerti yang mulia. Jadi Islam mendidik supaya kita mempunyai akhlak yang baik. Tetapi komunis tidak. Dia tidak mendidik untuk duduk pada buku Dr. Khalifah Abdul Hakim ni, dia jelas, dia tulis di sini yang mana kaedah yang kata the end justify the means ni, kaedah matlamat menghalalkan cara. Dia kata di sini evidently the principle of communist ethics
is that the end justify the means. Mana dia tak kira sama ada kita nak buat secara violent ke, secara mana dia secara keganasan ke, cara menipu ke, fraud itu sendiri, secara hipokrisi, secara double dealing. Makna dia double dealing ni maksud dia belah sana kita boleh makan, belah sini kita boleh makan. Cheating, menipu, mencuri, merompak, orang kata perzinaan, kalau orang kata nak ni, asal semua ni boleh buat asalkan dia mencapai maksud dan tujuan yang kata untuk fahaman komunisme itu sendiri. Jadi dia tidak ada apa ni yang kata tidak ada kepribadian langsung di dalam fahaman komunisme itu sendiri. Ini yang dijelaskan oleh Dr. Fatih Hakan yang kata. Sebab tu pada tahun 1920 yang kata Lenin berkata, pejuang komunis yang sebenarnya ialah seorang yang mengorbankan segalanya untuk mencapai tujuan komunisme. Walaupun dalam usahanya itu ia harus mengorbankan kemuliaannya, budi akhlaknya, budi pekertinya, suara hatinya. Jadi tujuan utama sebenarnya ialah melaksanakan pembentukan masyarakat komunisme dan meratakan fahaman-fahaman yang lain. Itu dia. Jadi pada tahun 1941 balik, Stalin pula berkata. Stalin juga salah seorang daripada pemimpin di Rusia. Jadi akhlak yang ideal menurut penilaian kami ialah segala tindakan yang dapat membasmikan tradisi lama, tradisi agama. Tetapi yang boleh mendaulatkan komunisme. Jadi akhlak yang kata, jadi budi pekerti yang tidak demikian tidak dapat disebut sebagai budi pekerti yang baik. Jadi kalau kata ada akhlak-akhlak yang berlandaskan kepada agama itu bukan bagi komunisme, dia bukan satu akhlak yang baik. Dia tolak tentang ni. Ini fahaman mereka. Kemudian kita lihat balik komunisme juga mempropagandakan wanita adalah milik bersama. Jadi Dr. Fatih akan menjelaskan bahawa komunisme bermaksud melenyapkan sistem kelas di dalam masyarakat. Yang kata yang kata adalah milik bersama. Komunisme menghapuskan perkahwinan. Dia tidak ada, orang kata dia tak ada masuk perkahwinan yang ada. Yang bertindak menghancurkan rumah tangga. Dan ini bertentangan dengan Islam. Sebab tu kalau di Rusia, kalau kita tengok kalau di Rusia sekiranya ada perkahwinan yang kita ada tu yang masih ada di Rusia. Dia ada masih ada lagi di Rusia. Kristian Ortodok ni depa terima. Sebab tu Putin itu sendiri pun dia mengaku bahawa dia ni ialah termasuk sebagai Kristian Ortodok walaupun dia ni seorang komunis yang kata nak ni. Jadi dia tidak percaya bahawa wanita itu milik, bagi mereka itu wanita ni milik negara. Dan ini bertentangan dengan Islam kerana Islam menciptakan perkahwinan sebagai dasar membangunkan keluarga. Dan keluarga itu merupakan anggota masyarakat. Dan Islam menetapkan perkahwinan sebagai satu-satunya saluran yang wajar bagi naluri jenis manusia dan ikatan di antara lelaki dan wanita. Tetapi komunisme mengajar penghapusan peraturan negara dan di antara perkara yang dijelaskan oleh pihak kata komunis ialah perkahwinan dalam komunisme sebenarnya bermaksud ialah mengkomuniskan kaum wanita yang telah menikah. Kalau kahwin, maksud dia ialah seorang komunis. Mengkomuniskan dia. Yang kata. Jadi negara kahwin dengan dia. Jadi jelasnya komunisme itu menetapkan bahawa komunitas yang dahulu secara sembunyi-sembunyi dijadikan milik bersama, kini ditegaskan secara rasmi bahawa mereka adalah milik bersama, milik negara. Jadi itu sebab itu kita lihat bahawa kalau di negara-negara barat seperti negara-negara komunis itu, yang kata hancurnya masalah
anggota rumah tangga. Anggota masalah akhlak sudah tidak ada. Sebab itu kalau ada anak, anggota anak ni, kalau ada anak, anak tu milik negara. Jadi kalau jadi apa-apa anggota anak ni. Sebab tu perkara-perkara ni berlaku di anggota. Anak ingat lagi waktu ketika mana ni, bila anak berapa kali, 3 kali anak pergi di China, kata dia hadkan kata apa, kalau perkahwinan pun dia hadkan kata anak takat 2 orang, lebih pada tu yang kata dia kena bayar kepada kerajaan kalau kahwin. Itu di China. Itu di China. Jadi di China boleh dibenarkan perkahwinan tetapi dihadkan. Itu yang kata. Sebab tu orang kata ni. Jadi ini yang pelik lah. Kemudian dijelaskan oleh yang kata Frederick ni, dia kata peraturan pembentukan rumah tangga kelak akan berubah menjadi suatu usaha bersama. Jadi wanita tu dia jadi benda lah, alat. Dia bukannya yang kata makhluk yang istimewa yang diciptakan oleh Allah SWT, yang ada kedudukan dia, kemuliaan yang tersendiri. Tetapi bagi komunisme tidak ada nilai. Wanita itu tidak ada. Sebab itu kalau kita lihat di negara-negara Rusia, China, yang kata di North Korea itu sendiri, yang kata mungkin di Cuba, yang kata semua yang negara-negara yang mengamalkan yang kata fahaman komunisme ni, wanita tu yang kata dijadikan alat itu sendiri. Dan negara akan menguruskan kepentingan anak-anak tanpa membeda-bedakan apakah anak itu sah ataupun tidak sah. Jadi dia tidak ada perkahwinan, wanita itu milik negara. Kalau anak yang dilahirkan sah atau tidak sah, anak itu juga adalah milik negara. Itu yang fahaman-fahaman yang ada di negara-negara komunis sekarang ni, ya, yang ada di yang kata di yang kata dalam negara-negara komunis sekarang ni. Kemudian perkara yang keempat, Dr. Fatih akan menjelaskan komunisme mentafsirkan sejarah menurut materialism. Dia tafsirkan sejarah bukan sebagai sejarah. Kita mainlah bawa fakta sejarah macam ni Dr. Azmi bawa dengan fakta sejarah dan sebagainya. Tak. Bagi komunisme dia tidak tafsir seperti mana yang ditafsirkan oleh Dr. Azmi 2 minggu lepas. Tak. Tetapi dia tafsirkan sejarah itu menurut materialisme. Dalam bentuk material tu, kebenaran itu sendiri. Ya. Jadi sejarah tafsirkan secara materialisme dan ajaran ini menjatuhkan nilai manusia itu kepada martabat kemanusiaan itu sendiri. Jatuh ke tingkat haiwan itu sendiri. Dan memisahkan manusia itu daripada segala nilai-nilai kemuliaan dan keistimewaan yang ada pada manusia. Maknanya manusia ini sudah tidak ada sejarah. Manusia tidak ada sejarah. Manusia hanya material. Tidak ada sejarah. There's nothing. What happened yang 500 tahun yang dulu, 1400 tahun yang dulu, tidak ada. Apa yang ada kamu ialah yang exist sekarang ni, yang nampak itu sendiri. Dalam bentuk benda yang nampak itu sendiri. Itu yang kata bagaimana. Itu yang kata sejarah tak pakai. Kalau kita nak ikut secara tafsiran Dr. Azmi yang kata 2 minggu lepas tu, dia tolak komunisme, dia tolak. Dia kata, ni tak mau macam tu. Walaupun kita ada fakta-fakta sejarah, no. Dia kata we are talking about yang kata nak ni, those does not exist. History does not exist bagi dia. Bagi dia history tak exist. Dan tidak diragukan bahawa fahaman ini juga pasti ditolak oleh Islam. Kerana Islam memuliakan manusia. Sejarah manusia itu. Kalau kita tengok Al-Quran kata, kalau tengok dalam kita Al-Quran Karim itu sendiri, cerita tentang manusia, sejarah manusia itu sendiri bermula daripada Nabi Adam AS sehinggalah para nabi dan para rasul sehinggalah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Jadi Islam
menilai, meletakkan sejarah manusia dengan fakta-fakta sejarah yang ada itu dan diletak dan meletakkan yang kata satu kedudukan yang istimewa, yang kata dengan martabat yang kata para nabi dan para rasul yang kata ni dengan sejarah-sejarah yang ada itu sendiri. Sebab tu kita diwajibkan beriman. Tetapi bagi komunisme sudah tidak ada. Sejarah tidak ada. Ini tidak penting. Ya, bagaimana? Sebetulnya dijelaskan dalam Al-Quran Karim dalam surah Isra, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, memuliakan cucu yang kata anak cucu Adam. Dan Allah SWT memuliakan manusia. Maksudnya bahawa Allah mendirikan manusia itu dalam kehidupan berada di atas panggung sejarah, tempat mereka berlumba-lumba mengejarkan kebajikan dan menegakkan kebenaran, dan mereka bertaburan di atas muka bumi ini. Seperti mana dalam yang kata ayat Quran dalam surah Al-Hajj ayat 77, wahai orang-orang yang beriman, yang kata rokoklah kamu dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta perbuat baiklah kebajikan agar kamu mendapat yang kata kejayaan. Jadi sebalik daripada ajaran Islam dalam yang kata dalam komunisme diterangkan, yang kata dalam buku dialektika keistimewaan, dan keistimewaan dengan materialisme Marxis ni ialah dasar yang di atasnya antaranya ialah dia yang kata dia menjelaskan bahawa manusia itu dalam bentuk kebudayaan, pemikiran tu dalam bentuk kebudayaan, semua tu sukses teknologi, kebudayaan sains tu, kebudayaan yang nampak tu, yang kita boleh nampak, bintang, langit, semua tu yang kita nampak, benda-benda gaib tak. Sebab tu Tuhan tidak wujud, akhirat tidak wujud, yang kata semua tidak ada bagi mereka. Sejarah tidak ada, sejarah tidak wujud. Kalau nak cerita sejarah tak ada. Bagi kami tak ada. There's no such thing as history. Tak ada, anggota tak ada sejarah. Sebab tu kalau kita jumpa orang komunis, orang yang ada fahaman komunis, dia tak suka kalau kita cerita tentang sejarah-sejarah lama. Sebab tu perkara-perkara ni dah mula masuk dalam masyarakat kita di kalangan anak-anak muda. Sebab kadang-kadang anak-anak muda ni dia tak suka kalau kita cerita tentang sejarah-sejarah lama. Dia tak mau. Kerana ini merupakan pengaruh-pengaruh komunisme yang merebak masuk di dalam fahaman. Sebab tu komunisme juga dia di antara yang faktor yang menghalang manusia untuk mengikuti yang kata mata pelajaran sejarah itu sendiri. Kerana bagi dia tidak ada sejarah. Bagi dia tidak ada sejarah. Perkara yang kelima yang dijelaskan oleh Dr. Fathia kan ialah komunisme yang kata menghapuskan hak individu. Menghapuskan hak individu. Jadi komunisme bermaksud melenyapkan sistem kelas di kalangan masyarakat. Jadi semua anggota masyarakat harus sama darjat, semua sama ya. Tak ada yang lebih, tak ada kurang, semua sama. Tak ada mana boleh sama. In fact dalam sistem yang ada sekarang ni pun tak sama. Dia ada kelas-kelas dia juga dalam komunis. Dia hapuskan sistem ni, dia person tu dia semua tu person saja. Jadi bagi dia semua tu sama saja. Yang kata nak ni. Jadi yang kata itu yang dia buat. Jadi semua anggota masyarakat harus sama darjat. Tetapi untuk tujuan itu komunisme menghapuskan milik individu. Dan pelaksanaannya dilaku dengan cara merampas hak individu itu sendiri dan menyerahkan itu yang kata kepada himpunan golongan yang memerintah. Dia serah kepada negara. Dia serah kepada orang pemerintah-pemerintah. Maka sudah jelas bahawa tindakan seperti itu bertentangan dengan Islam. Kerana Islam memelihara hak individu. Dan Islam menilai hak individu sebagai hak yang suci. Hak yang tidak boleh diganggu-gugat. Dan Islam menetapkan peraturan-peraturan yang menjamin hak individu. Dan menjaga hak itu agar jangan sampai dipermainkan oleh tangan-tangan yang liar. Sebab itu dalam Islam lain. Ya, dia tak sama. Kalau seorang tu kaya-kaya lah. Kalau miskin-miskin lah. Cuma bezanya dalam Islam tu, orang kata Islam tu, orang kaya bawa keluar zakat. Dia bagi. Bahagian zakat tu diagih-agihkan kepada orang yang miskin itu sendiri. Sebab tu kita tengok dalam kenyataan yang dijelaskan oleh Dr. Khalifah ni,
Dia kata, you must be frankly acknowledge that Russia does not believe in the liberty of individual. The communists have their own meaning of liberty. Jadi komunis ni dia ada fahaman tentang kebebasan hak. They say liberty is only economic freedom which can secured only in totalitarian regime. Dia kata itu saja. People must be forced to be free. Itu dia. Bagi dia orang kata dipaksa untuk nak jaga nak rasa kebebasan, sebenarnya dia tak bebas. Dia tak bebas. Sebab tu kita tengok Soviet Rusia, USSR tu dia jahanam. Jadi he who refuse to submit to this false freedom deserve to lose all freedom. Whoever preaches individual liberty outside the pale of communism is a traitor to the cause and must be dealt with as a saboteur and traitor. Jadi siapa yang ada fahaman dia sendiri, yang dia tak percaya, dia tak mau ikut anggota fahaman komunisme, maka dia dianggap sebagai seorang yang pembelot. Seorang yang pembelot. Orang macam ni selalunya dihukum bunuh lah. Seorang yang selalu dihukum bunuh. Komunis mana ada, dia tak ada. Bagi dia tak ada lah penjara. Bagi dia penjara tu beban. Jadi buat apa penjara banyak-banyak? Dia tak percaya. Buat apa? Kita bunuh dia. Kata habis, selesai masalah. Itu saja. Sebab tu cara komunis tu, bila dia tidak mau masalah, dia bunuh. Dia bunuh. Cara komunisme, dia selesai masalah, dia bunuh. Sebab tu orang kata, sebab tu fahaman mereka. Kalau kita nak selesaikan masalah, bagi dia kita bunuh. Kalau selagi mereka hidup, orang kata itu bagi mereka. Kemudian yang ke-6 pula, komunisme menghancurkan perbezaan kelas. Tadi kita ulang balik, mungkin yang kata ada ulangan sikit. Jadi komunisme menuntut supaya perbezaan kelas yang ada di kalangan anda dihapuskan. Dia tidak ada kelas-kelas. Tetapi bagi kita ada. Yang kaya-kaya, kata yang pertengahan-pertengahan, yang miskin-miskin. Cuma yang kaya, dia kena tunailah kata kewajipan dia untuk bayar zakat, bagi sedekah, bagi infak dan sebagainya. Jadi komunis tidak ada. Komunisme menuntut supaya perbezaan kelas yang ada di kalangan masyarakat dihapuskan. Tetapi dalam pelaksanaan tindakan itu lalu menimbulkan perasaan saling dengki-mendengki dan iri hati di kalangan masyarakat. Penghapusan kelas yang dipaksakan malahan menimbulkan perasaan dendam di antara kelas-kelas, bukannya menghapuskan perasaan itu. Dia tak boleh, mana boleh. Kalau dia hapuskan kelas sekalipun. Kalau orang kaya, dia rasa kaya. Kita tak boleh kata apa. Dia rasa kaya. Kita tak boleh kata. Kalau miskin, dia memang rasa miskin. Dia kata nak ni. Apa kita ni? Sebab tu bila dia cuba hapuskan, dia boleh hapuskan kelas tapi dia tak boleh hapuskan perasaan. Itu komunisme, kelemahan dia. Jadi Islam sebenarnya dia mengajar kita tentang hubungan di antara kelas-kelas. Kasih sayang di antara satu sama lain di dalam anggota masyarakat. Islam tidak menghapuskan kelas-kelas, tetapi berusaha mendekatkan kelas-kelas dengan satu dengan lain. Menghubungkan dengan kasih sayang, menghubungkan dengan sifat tolong-menolong di antara mereka. Misalnya di antara majikan dengan pekerja. Islam menetapkan peraturan-peraturan keadilan dan dilaksanakan berdasarkan kasih sayang, tolong-menolong. Dan Islam memelihara hak pekerja tanpa mengurang sikit pun hak majikan. Itu cara Islam. Tapi bagi mereka tak ada. Majikan ialah negara. Majikan ialah negara. Majikan ialah negara. Itu komunis, milik komunis itu sendiri. Itu kita nak kena tengok balik. Jadi yang kata ini yang kita tengoklah, kalau tengok ini Ana pun dapat dalam buku Dr. Khalifa ni. Ana pun tadi buka-buka jumpa tu juga tentang, dia jelas tentang di Melaya tu sendiri. Kata jadi Ana tak apa, ini sebagai nota ekstra yang Ana sebut tentang komunisme yang kata di Melaya tu sendiri. Ini dijelaskan sini. Jadi
Islam menolak komunisme secara keseluruhannya. Dan akhirnya Islam menolak komunisme secara keseluruhannya kerana komunisme merupakan tindakan manusia untuk merebut hak Allah SWT. Yang menidakkan hak Allah SWT, yang membuat undang-undang kata untuk manusia itu sendiri. Manusia yang mereka sifatkan sebagai manusia tentunya tidak sanggup membuat undang-undang yang telah yang diciptakan oleh Allah SWT. Undang-undang Allah SWT itu maha hebat. Sebab tu depa ni eksperimen lah. Jadi depa tak berjaya. Depa tak berjaya nak ni. Sebab tu kalau kita tengok dalam konteks ni, kalau dalam konteks ni, dia tak berjaya dalam sistem tu sendiri. Sebab tu kalau di China tu, oleh kerana dia tidak berjaya, dia buat sistem komunis tidak berjaya tu, dia buat dua sistem. Satu sistem komunisme, satu sistem kapitalisme. Satu ketika tu pada tahun 80-an, dia buka market di China tu dengan mengamalkan sistem perdagangan bebas di China. Jadi siapa nak dagang dengan China, dia buka. Jadi semua mai buat perdagangan dengan China. Jadi dia ada dua. Satu yang memerintah tu China. Jadi kalau kita boleh imagine bahawa sistem yang ada tu ialah two side of the coin. Satu tu sebelah ni ialah two side of the coin. Sebelah kalau sebelah tu ialah komunisme, satu sebelah ni kapitalisme. Jadi dia buka, dia eksperimen. Dia eksperimen balik, sebab tu maka ramailah negara-negara buat dagangan dengan China. Jadi muncullah satu bandaraya baru macam sekarang kita nampak, macam Shanghai misalnya sekarang ni. Beijing masih lagi diletak sebagai bandaraya sejarah komunisme itu sendiri. Lepas itu orang kata Guangzhou kata Guangzhou dulu Canton. Dia sebut sebagai Canton, negara Canton. Kata jadi itu. Tapi dia buat dua sistem kerana dia tidak berjaya dengan sistem komunisme. Jadi dia tidak ada income. Jadi dia buat. Sekarang ni dia tutup balik. Sekarang ni yang kata Xi Jinping ni, dia tutup balik sistem kapitalisme dia. Dan orang kaya macam Jack Ma, jutawan ni semua ditangkap. Ataupun yang kata bukan ditangkap, dipaksa untuk membayar kepada negara komunis. Sebab tu kita tengok jutawan yang kata jutawan Cina sekarang ni, dia bertebaran yang kata lari di Singapura, dulu pernah di Hong Kong, ada yang lari di Taiwan, ada lari di Australia, yang kata New Zealand dan sebagainya, dan negara-negara barat termasuk di US. Mereka lari. Itu mereka lari. Sebab itulah ni kalau kita tengok trading kita di China pun macam ada terhad sikit. Dulu kata nak ni. Sekarang ni dah banyak kilang-kilang pun banyak dah ditutup kerana jutawan ada yang setengah tu ditangkap. Kerana dia tutup balik sistem kapitalisme pada satu ketika tu dibuka, sekarang ditutup balik. Itu yang berlaku di China. Di Rusia sampai sekarang macam tu juga. Cuma bezanya Rusia yang pada 1940 sehingga Rusia yang ada lah ni, dia membenarkan kata kebebasan agama. Sebab tu Rusia tu pun dia mula dia bagi kepada si Kristian Ortodoks. Tetapi lepas itu dia membenarkan juga kata agama Islam, Chechnya dan sebagainya, dia bagi. Kerana dia tahu bahawa orang Chechnya ni lain, orang Islam ni lain. Kalau dia menentang, mereka akan berjihad sampai bila-bila masa tu. Tapi dia kata lebih baik
kita terima mereka, tetapi mereka terima dengan fahaman komunis mereka, komunis kita. Itu di Rusia. Tapi kalau di North Korea tidak, dia komplit, dia tak bagi semua tu. Dia tak ada macam di Rusia, dia tak sama macam di Rusia, dia tak sama macam di China tu sendiri. Itu. Nah, ini yang berlaku yang kata di negara-negara ni. Jadi dalam kata ni apa yang dijelaskan oleh Dr. Fathia kan, yang kata tentang komunisme itu sendiri, yang kata jelas bahawa yang kata sesuatu yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Jadi kalau kita lihat yang kata kalau bagi kita yang dijelaskan oleh Islam itu sendiri, kita tengok macam mana Islam meletakkan dasarnya, dasar kenegaraannya itu sendiri. Sebab tu Islam dia jaga dari segi individu. Islam dia jaga individu. Dan individu yang kita nak letak yang seperti mana dijelaskan oleh Syekh Sambana ialah individu yang punya akidah yang jelas, yang kata yang punya akidah yang sejahtera, ibadah yang sah, yang kata fikiran yang berilmu, mampu berusaha, kuat jasmani, sentiasa melakukan mujahadah dalam dirinya, menjaga waktu, semua yang 10 muasafat tu dia jaga. Rumah tangga pula, rumah tangga Muslim pula yang dikendaki oleh Islam, rumah tangga yang ada suami isteri, yang ada anak-anak, yang masing-masing ada hak masing-masing. Isteri ada hak dia, suami ada hak dia, anak-anak ada haknya. Itu. Dan wajib bagi bapa untuk mendidik anak-anak mereka. Itu yang dijelaskan oleh Islam itu sendiri. Begitu juga kalau kata dia bercerai pun, yang kata ada hak je. Cerai ada hak je. Anak-anak yang kata hasil cerai itu ada hak je nak kena tunaikan. Itu cara Islam cantik. Begitu juga yang kata dalam masyarakat, dalam masyarakat. Jadi yang kata dia masyarakat yang nak dibentuk oleh Islam itu sendiri ialah masyarakat yang menyerahkan diri kepada Allah SWT, yang kata yang boleh mendidik, yang boleh mendidik anak-anak masyarakat itu sendiri, anak-anak karya itu sendiri. Itu yang kata yang mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri Islamiah itu sendiri, dengan corak Islam, dengan yang kata dengan pemikiran dan kepribadian Islam itu sendiri. Dan juga kalau kerajaan dalam Islam itu sendiri yang kita tegakkan dalam Islam, dia tak sama dengan komunisme. Jadi Islam mau kerajaan Islam itu ditegak di atas yang kata yang didiami oleh umat Islam. Yang kata, dan salah satu matlamat ialah untuk tertegaknya kerajaan Islam ialah di semua kawasan bumi Islam itu. Jadi menegakkan kerajaan Islam menjadi kewajipan. Jadi kerajaan Islam kata lain. Yang kata dia menjaga semua hak-hak orang Islam, hak-hak yang bukan Islam dia ada. Yang kata dia jaga. Jadi itu dia tidak sama dengan fahaman-fahaman yang dibawa oleh komunisme itu sendiri. Jadi komunisme dalam banyak sejarah-sejarah, banyaklah kalau kita lihat, bukan saja di negara kita, tetapi di Indonesia dan juga di negara China sekarang ni, yang di China, di Uyghur semua tu, yang kata, dan di Rusia satu ketika, di Chechnya sekarang ni dah tidak ada, yang kata kalau ada pun dah kurang banyak, yang kata ni mereka ni menindas umat-umat yang percaya kepada Tuhan ni dengan penuh kezaliman. Dengan penuh kezaliman. Lepas tu cerita-cerita kita di yang kata saudara kita di Xinjiang tu sendiri, memang dipaksa untuk yang kata orang Cina di sana, Uyghur Cina, untuk menerima fahaman komunisme itu sendiri. Jadi itulah sedikit yang Ana dapat sampaikan pada malam ni. Mungkin Ana tidak sambung apa yang disampaikan oleh Muhammad Khutub pada malam ni. Kalau minggu depan kalau tak ada apa, Ana sambunglah Muhammad Khutubnya. Tetapi yang kata pada malam ni sekadar ini yang Ana dapat sampaikan, sekadar menjelaskan tentang Islam dan komunisme itu sendiri. Dan yang kata yang mungkin Ana boleh share juga di sini, ya, ada satu buku yang
Anda cuba share satu buku yang yang ni yang ditulis Islam dan Komunisme Dr. Khalifah Abdul Hakim ni. Dia tulis dalam tahun 1951, Anda tak ada lagi. Jadi dia daripada Pakistan lah. Dia daripada Pakistan tu sendirilah. Itu yang anda dapat. Mungkin ada lagi buku-buku lain yang ditulis. Mungkin banyak lagi lah. Pasal ini 51, mungkin dah sampai 2021 ni. Tentu saja banyak kata kajian-kajian di peringkat masters dan peringkat PhD yang belum boleh lagi. InsyaAllah kalau ada sahabat-sahabat yang ada boleh bantu anda lah, insyaAllah. Jadi itulah sedikit yang anda dapat sampaikan, dan anda cuma sampaikan daripada pandangan Dr. Fatih Akan dulu. Dan sekiranya tak ada apa-apa, minggu depan mungkin kalau anda dapat pensyarah lain, mungkin yang kata ni kita dengar pandangannya. Kalau tidak, anda sambung dengan pandangan daripada kata ulama lain, ulama kata Muhammad Qutub, tentang pandangannya terhadap Islam dan komunisme itu sendiri, supaya kita jelas apa bezanya kata ni. Kenapa kita tekankan tentang perkara ni? Kerana kita tak nampaklah tentang bahayanya. Tetapi bila dia dah masuk menyusup, dia macam ni lah. Dia macam cerita komunisme ni macam cerita Trojan Horse. Tahu cerita Trojan Horse? Cerita Trojan Horse ni dia cerita ni lah antara tentera Spartan bila dia nak masuk serang musuh. Jadi dia buat satu kuda kayu. Jadi kuda kayu tu ditolak masuk dari istana musuh. Jadi waktu malam tu dia buka pintu kuda tu. Jadi tentera Spartan tu dia keluar, dia bunuh musuh-musuh dia. Jadi itu yang berlaku di negara kita sekarang ni. Banyak sangat Trojan Horse yang telah pun yang kata mereka bina, dan antara Trojan Horse yang kita tak sedap masuknya senjata-senjata yang ada sekarang ni, anda tengok sendirilah, bukan ini pandangan anda lah. Satu, dia dah masuk dah, yang kata lebih kurang 300,000 orang. Yang kata ni, dia anggap sebagai pekerja ICRL tu. Tapi at the same time ada Trojan Horse lain, itu dalam bentuk material yang ada termasuk senjata-senjata. Dan senjata-senjata yang boleh dimasuk ialah kita boleh beli melalui Shopee dan Lazada itu sendiri. Ini semua tu boleh dia masuk import. Jadi senang saja kita beli dan siapa-siapa boleh beli. Jadi semua tu dia boleh leburkan, dia boleh buat senjata dia sendiri. Kalau kita tengok dari segi kedudukan geografi, yang kata China membuat dari segi hegemoni dia, bahawa dia memiliki beberapa bandar-bandar, yang kata di pantai Laut Cina Selatan, yang negara-negara pantai yang kata di Vietnam, Thailand dan sebagainya, termasuk nak dibuat di Malaysia tu. Semua pantai-pantai itu diwujudkan bandar-bandar Cina itu sendiri. Bandar-bandar Cina itu sendiri. Jadi itulah sedikit yang anda dapat sampaikan. Wallahualam, yang benar itu daripada Allah SWT, dan segala kekurangan itu daripada anda sendiri. InsyaAllah anda serah kepada moderator kita, Muaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Tadi Ismail Ibrahim atas kongsian berkaitan dengan komunisme, fahaman komunisme dan Islam. Mana anda dapat simpulkan tajuk kita malam ini adalah berkaitan dengan pendapat Fatih Akan. Dia senaraikan dalam ada 7 dan semuanya berkaitan dengan fahaman perbandingan antara fahaman komunisme yang kita kena faham dan fahaman Islam, bercanggah dengan fahaman Islam. Dan fahaman komunisme ni
telah menyerap masuk dalam masyarakat kita pelan-pelan. Antaranya ialah dalam sejarah kan, sejarah kita komunisme ni tidak ada sejarah, tidak berminat dengan sejarah. Jadi kita pun terikut. Kita tak mahu dah nak kali toleh belakang untuk mengambil iktibar untuk membuat lebih baik supaya sejarah tidak berulang kan. InsyaAllah. Mungkin pada masa akan datang Tuan Ismail akan sambung lagi lah insyaAllah. Baik insyaAllah. Ada soalan apa? Dan insyaAllah untuk beberapa minit ni kita buka beberapa soalan insyaAllah daripada pendengar. Tak ramai alhamdulillah. Kita nak ni. Boleh kita nak ni lagi banyak. Kata ni boleh kita. Betul Samsul ada soalan. Tu Ustaz Darus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana ada dua pengalaman dengan komunis dan sosialis. Yang pertama di Selatan Thai, yang kedua pengalaman ana semasa di Mesir. Di Mesir ni masa tu dia ada 4 tokoh yang mempelopori di bahagian kita ni selain daripada China dengan Rusia, iaitu di Yugoslavia yang dipelopori oleh Tito, Tito. Kemudian di Mesir dipelopori oleh Jamal Abdel Nasser, di India dipelopori oleh Jawaharlal Nehru, dan di Indonesia dipelopori oleh Soekarno. Pada masa itu empat tokoh ini dia orang bentuk satu non-alliance, tak negara yang berkecuali. Tapi sebenarnya mereka ini lebih mirip kepada komunis, kepada sosialis. Cuma mereka ini mungkin berselindung, wallahu a'lam bishawab, ataupun mungkin di antara mereka ini nak menggunakan, wallahu a'lam lah, nak menggunakan komunis itu sebagai satu landasan untuk mencapai perjuangan atau matlamat mereka. Misalnya di Mesir, Jamal Abdel Nasser itu pada asalnya dia seorang kapitalis ataupun anak buah Amerika dan Barat. Tapi oleh kerana Amerika tidak nak beri hutang untuk dia membina Haidem tadi, maka dia berbaik-baik semula dengan komunis. Maka selain daripada dia berbaik-baik, komunis sudah menjerap masuk melalui dia menjadi jembatan untuk komunis masuk ke Mesir. Sehingga di Azhar sendiri pun dia ada satu subjek al-Ishtirakiyah al-Arabiyah, sosialis Arab. Dan sosialis ini dia tidak hanya sekadar di dalam bidang politik dan ekonomi, tetapi dia menjerap masuk sehingga kepada akidah, sehingga ada di antara kawan yang satu kuliah dengan Ana pun kita pernah berdebat dengan dia, mengatakan bahawa Islam tu lebih baik, malah dia mempertahankan bahawa komunis itu lebih baik daripada Allahu Akbar, daripada Islam. Sehingga pemikiran yang seumpama ini pun dia boleh menyerap masuk di celah-celah pelajar Al-Azhar. Belum lagi pergi kepada fakulti ataupun universiti lain daripada Al-Azhar. Artinya bahaya memang, bahaya komunis ini dia boleh pergi begitu. Asalnya bersemangat untuk nak ambilkan cara perjuangan komunis kononnya nak melawan
nak melawan imperialis imperialis barat, tapi sebenarnya Rusia itu sendiri pun imperialis juga. Kan? Jadi dia cadang-cadangkan, maka orang kita pun bersemangatlah nak mengambil komunis itu sebagai sebagai premis, sebagai landasan untuk nak menegakkan atau memperjuangkan hak dalam sebuah negara seperti di Malaysia atau di tempat-tempat yang lain. Ini pengalaman dengan pelajar Fatani ialah bila mana mereka yang datang belajar ke Nilampuri yang asal daripada Fatani, kita pun tidak tahu sangat. Tapi apabila lama kelamaan mereka menzahirkan diri mereka dalam bentuk kenyataan-kenyataan dan tulisan-tulisan. Malah mereka berani, mereka tidak sebutlah siapa mereka itu. Mereka berani tulis di papan hitam ataupun tampal poster-poster di dinding-dinding seperti menyebut aku seorang Muslim Marxis, aku seorang Muslim komunis. Dia sudah dia mencampur adukkan di antara Islam dan komunis. Mungkin ini mereka terpengaruhlah dengan apa yang berlaku di Indonesia pada ketika itu, di mana Soekarno mengisytiharkan satu macam pegangan begitu lebih kurang dinamakan sebagai Nasakum nasionalis, agama dan komunis. Kemudian datang mari ke Fatani Indonesia juga yang didukungkan oleh beberapa barisan-barisan ataupun pertubuhan seperti BRN, BNPP, Polo, Patriotik dan sebagainya. Ini nama-nama lah pertubuhan perjuangan di Fatani. Daripada Nasakum tadi, mereka membentuk satu slogan yang baru dinamakan dengan sebagai Nasusis, nasionalis, Islam dan sosialis. Allahu Akbar. Jadi asal dia, mereka ini nakkan semangat perjuangan saja sebenarnya, tapi lama kelamaan dia tidak berhenti setakat itu, dia akan mari sehingga kepada akidah. Sama seperti apa yang berlaku gerakan-gerakan Islam yang terakhir ini yang bersemangat dengan Syiah, kerana Syiah dapat meruntuhkan suatu kerajaan taghut di Iran dan ditegakkan satu kununnya kerajaan Islam, la syarqiyah la gharbiyah, tidak barat dan tidak timur, yang dilaungkan di menjadi slogan di sana. Maka orang kita pun nak mengambil perjuangan itu. Di antara mereka yang terawal ialah seperti Sayyid Ja'far Al-Haddad. Memang terkenal dengan seorang yang semangat abing lah pada ketika itu. Dan dia berulang-alik pergi ke Iran, sehingga dia seolah-olah menjadi duta, menjadi wakil ejen Iran pada setiap perayaan, setiap apa-apa munasabah lah yang diadakan di Iran. Dia akan menjemput dan dia akan bertemu dengan sesiapa saja yang berminat untuk pergi ke Iran. Maka ana pun telah ditawar pada tahun 81, ana pergi ke sana dengan tiket yang diberikan kepada ana. Pada mula-mulanya ana pun memang berasa tertarik, terpengaruh juga dengan Syiah ni, tapi bila lama kelamaan kita membaca, terbukalah
Tapi ada orang yang tidak membaca, dia terus berminat dan dia terus menganut beriman dengan agama Syiah. Taib. Balik semula kepada komunis. Komunis ini di kalangan mereka sendiri pun sebenarnya, bukan kata semua yang berminat ataupun yang mengadaptasi dengan akidah komunis. Sebab semasa ana bertemu dengan pelajar-pelajar yang datang daripada Poland, yang datang daripada Yugoslavia, yang datang daripada Hungary, yang datang daripada Rusia sendiri. Apabila mereka tengok kita bersembahyang, bersolat, kita tanya kepada dia, dia tak mengaku kata dia sebagai seorang komunis. Malah dia kata dia pun sebagai seorang Kristian Ortodok. Dia tak mengaku dia sebagai seorang komunis. Seolah-olah dia pun merasa malu apabila dia tidak ada pegangan, tidak ada agama bagi dia. Ini artinya komunis itu sendiri sebenarnya dia bukan suatu keyakinan lah, sebab dia pun bukan wahyu turun daripada langit, bukan suatu hantaran daripada Allah, maka dia tidak ada kemuliaan, dia tidak ada izzah di dalam perpegangan itu, berlainan dengan orang Islam. Orang Islam ni dia ada izzah kerana dia adalah minallah, suatu penurunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan ada buku dan kitabnya. Kalau orang komunis dia nak berbangga dengan buku Das Kapital pun sebenarnya dia tidak berani juga nak berbangga, sebab dia tidak mempunyai suatu perpegangan dalaman. Dia tidak ada izzah, dia tidak ada keagungan jati diri daripada dalam. Dia hanya mungkin kerana canang-canang, slogan-slogan, laungan-laungan yang begitu hebat, maka dia pun terbawa-bawa. Samalah dengan masalah agama Hindu, kerana dia kuat sangat canang-canang dia da'iyah dia yang kuat, maka orang dia pun bersemangat. Tapi kalau lama kelamaan ditanya, dia pun terasa malu juga. So komunis pun lebih kurang macam tu jugalah. Kemudian satu lagi, masa ana lalu daripada Belanda nak balik kat sini, ana melalui Yugoslavia. Masa itu Yugoslavia ni memang cekang lah dengan komunis dia. Di atas kereta api tu, dia selalu timbulkan mana-mana sajalah orang dia tahu kata kita ni anak ni daripada Malaysia, daripada blok kapitalis ni, dia selalu menimbulkan social justice. Dia kata dalam sistem-sistem di dunia ni tidak ada apa yang dikatakan social justice selain daripada komunis saja yang memperjuangkan untuk manusia. So ana rasa ni pun satu tipu daya sehingga akan orang cerdik pun boleh terpedaya dengan slogan-slogan yang seumpama ini. Apabila digembur-gemburkan dengan begitu hebat, maka orang boleh percaya. Sama juga dengan Firaun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi bila mana dia dipukul oleh mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala, terbukti bahawa dianya manusia yang kardil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada soalan daripada Zahirah ni. Ya. Nak cakap? Sebelum ini saya mendengar secara ringkas tentang peristiwa Mali yang dikaitkan dengan komunis, tapi tak pasti sejauh mana kebenarannya. Peristiwa Mali tidak ada kaitan dengan komunis.
dia cuma kaitan dengan yang disebut sebagai pengikut Ibrahim Libya pada ketika itu. Dia tidak ada kaitan dengan komunis. Jadi peristiwa Mali itu pada ketika itu Ibrahim Libya ni dia memang seorang ulama lah, dan dia ada pengaruh besar di Baling tu, dan ramai yang ikut dia, dan antara yang orang agama lah, orang kampung agama, orang biasa yang kata ni. Jadi tu pasti Baling tu kan, Baling tu dulu Cimping pun jumpa Tengku Rahman pun di Baling kawasan. Jadi orang ingat ada kaitan dengan komunis, tak ada, bukan. Jadi dia tidak ada kaitan dengan komunis. Peristiwa Mali tidak ada. Peristiwa Mali itu satu kesilapan besar lah oleh kerajaan Malaysia terhadap orang kata ulama PAS lah, membunuh lah, sehingga berlaku satu pertelingkahan besar di antara Dr. Mahathir dengan Datuk Musa Hitam lah pada ketika itu. Jadi yang kata tapi kalau kita nanti Ana dah buat dah format tentang fahaman sosialisme, apa beza sosialisme dengan komunisme, apa yang nanti Ana buat bentang lah dulu di Mesir dulu di kalangan haluan siswa, dan Ana cari balik nota tu, Ana cuba bentangkan di sinilah. Dan macam kita dengan Singapura tu ialah sosialisme yang kata nak ni. Jadi dia apa kaitan sosialisme dengan komunisme, walaupun dia nampak macam ada kaitan dekat, tapi fahaman-fahaman mereka ni sangat berbahaya lah, sangat berbahaya kepada umat Islam, tu sendiri. Jadi ini yang kata ni. Jadi masalah dia yang dibangkitkan oleh yang kata Dr. Azmi tu ialah silibus yang ada dalam tingkatan 4 tu, itu cukup bahaya. Itu dia putar belik tentang perjuangan komunisme, itu sangat-sangat bahaya. Komunisme tidak ada kaitan dengan kemerdekaan. Malah mereka lah yang membunuh orang Melayu, mereka lah yang kata nak ni, orang kampung, orang kata nak ni bunuh tentera-tentera kita, menyerang balai-balai polis, dan yang kata itu yang kata nak ni. Jadi komunisme tu tak boleh yang kata ni. Sebab tu komunisme tu tidak ada tempat di ni. Cuma depa dengar kata dia ada serangan kali kedua dalam perancangan di bawah Xi Jinping ini untuk pastikan bahawa komunis berjaya di Semenanjung ni. Yang kata, dan itu dalam pembentukan geopolitik satu rangkaian negara Cina yang besar tu, dan Malaysia yang ada sekarang ni nak dijadikan sebagai negara yang menyokong sistem komunis Cina yang besar tu. Itu di dalam geopolitik yang baru sekarang ni. Sebab tu yang sedang bertarung sekarang ni antara kuasa US dengan kuasa Cina tu sendiri. Jadi ini yang kata, dan begitu juga tentang nak wujudkan satu bandaraya baru komunisme yang Jakarta tu nak pindah ke Kalimantan tu, dia ada dua pihak yang sedang berlawan, iaitu Singapura pun nak membina bandaraya baru di Kalimantan ni, dia pun bid. Satu lagi di pihak Cina pun dia pun bid juga. Jadi semua, tapi dua-dua tu pihak daripada Cina juga yang nak membina negara ni, bandaraya baru yang menggantikan Jakarta nanti. Itu di antara perkara yang terkini lah. Alhamdulillah kita tak ramai malam ni, tapi kita boleh bincang benda-benda yang eksklusif jugalah. Saya bab ulama ni agak sensitif jugalah di kalangan. Yang kata depa ada setengah tak boleh terima. Jadi kita ni dalam keadaan yang sikit tapi boleh boleh bincang, insya-Allah. Jadi jazakallahu katsiran kepada antum semua dapat bersama dengan Ana walaupun tak ramai. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita jumpa lagi minggu depan. Ana cuba dapat pencerah daripada luar. Mungkin tempoh tu agak short notice kan. Jadi yang kata insya-Allah kita akan cuba
jumpa sekali lagi insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jazakallah khair atas soalan dan apa. Terima kasih kepada Saudara atas pengalaman yang dikongsikan, insyaAllah. Semoga bermanfaat. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni, insyaAllah. Jadi, semoga Allah berkati ilmu yang dikongsi oleh penceramah dan semoga diberkati juga majlis kita pada malam ni. Akhir sekali daripada kami, Halian Siswa Kedah, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada penceramah dan yang hadir sudi meluangkan masa untuk kuliah ini. Yang benar tu datang dari Allah, yang kurang tu datang daripada kesilapan kami sendiri. Kami mohon maaf kepada semua, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang, insyaAllah. Mungkin juga dalam tajuk komunisme juga, insyaAllah. Jadi dengan link yang sama. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat Nas. Subhanallah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.